Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran tarikh kelas 5, kita masuk pelajaran 6, iaitu yang bertajuk Kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah salah seorang dari ulul azmi yang 5, iaitu pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan isi kandungan. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan dengan hanya beribu yang suci bernama Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim ibunya. Di sini menceritakan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan tiada bapa. Sedangkan ibunya yang bernama Maryam yang suci, merupakan perempuan yang baik, suci, tidak pernah sentuh dengan lelaki, tetapi Allah menyuruh malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim ibunya, iaitu rahim Maryam. Jadi Maryam lahirkan Nabi Isa dengan tiada bapa. Jadi salah satu peristiwa yang aneh, yang pelik, kalau kita dikirakan yang berlaku terhadap manusia, tetapi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah boleh lakukan, melahirkan dengan tiada bapa. Kemudian seterusnya, Nabi Isa dapat bercakap semasa dalam buayan. Nabi Isa dapat bercakap semasa dalam buayan. Buayan ini iaitu di rumah kita panggil no. Setelah ibunya Maryam diancam dan dituduh sebagai wanita jahat oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada bayi Isa dapat bercakap dan menerangkan tentang hakikat beliau dan ibunya, yang mana beliau adalah hamba Allah dan seorang nabi dan rasul, diturunkan kitab yang bernama Al-Injil. Jadi setelah melahirkan Isa alaihissalam dengan tiada bapa, maka Bani Israel tuduh Maryam bahawa Maryam berzina, bahawa Maryam jahat. Jadi buat-buat saja jadi orang baik, tetapi hakikatnya jahat. Itu adalah tuduhan dari Bani Israel. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaannya bahawa ini bukanlah perkara yang tak boleh jadi. Ini adalah perkara yang sebenar. Maryam tidak berzina. Maryam tetap suci. Maryam tidak jahat. Maryam adalah orang baik. Jadi Allah menjadikan Isa yang masih kecil, yang masih budak, di dalam buayan, di dalam no, boleh bercakap. Jadi dia ceritakan apa yang dia ceritakan. Yang dia ceritakan iaitu bahawa dia adalah seorang nabi. Dia adalah hamba Allah dan seorang nabi dan rasul, dan akan diturunkan kepadanya kitab yang bernama Injil. Ini bila Nabi Isa boleh bercakap semasa kecil lagi, maka orang pun terkejut. Ini adalah perkara yang sebenar. Sebab budak kecil, kanak kecil, bayi tidak boleh bercakap, tetapi Isa boleh bercakap, menerangkan hal tersebut dan bagi tahu bahawa dia akan menjadi nabi dan rasul, dan Allah akan memberikan kitab, diturunkan kitab melalui Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam menyeru manusia kepada Allah seperti para rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan beberapa mukjizat seperti berikut. 1. Beliau dapat menghidupkan orang yang mati. 2. Beliau dapat mengubati orang buta dan menyembuhkan penyakit kulit dengan izin Allah. 3. Beliau dapat bercakap di waktu bayi. Di sini kalau kita tengok, setiap nabi Allah kurniakan mukjizat kepadanya. Seperti Nabi Ibrahim tidak dibakar oleh api. Dia duduk di dalam api dengan rasanya sejuk dan sebagainya.
Ini Nabi Isa alaihissalam, sebenarnya banyak lagi, tetapi yang disebut di dalam teks ini iaitu yang pertama, Allah kurniakan mukjizat-mukjizat yang besar-besar kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu iaitu menghidupkan orang yang mati. Satu ketika Nabi Isa alaihissalam ketika dia berdakwah, dia pergi satu tempat. Jadi anak orang itu sudah mati. Dia adalah orang baik. Semua orang kampung dan ibu bapa waris keluarga dia tu jadi susah hatilah. Kenapa terlalu cepat dia mati? Jadi mereka pun minta tolong kepada Nabi Isa bagaimana nak lakukan. Nabi Isa pun angkat tangan berdoa kepada Allah sambil ambil tangan sapu. Kemudian Nabi Isa mengatakan dia akan bangun. Jadi orang mati itu hidup kembali adalah mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua iaitu mengubati penyakit buta. Jadi orang buta biasanya dia ada ubat, tetapi Nabi Isa berdoa kepada Allah dan sapu ke mukanya, maka dapat lihat sebagaimana orang biasa. Dan penyakit kulit pun sama juga, penyakit kulit yang tiada ubat. Jadi dengan izin Allah, Nabi dapat mengubat mereka itu. Beliau dapat bercakap di waktu bayi sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Usaha jahat Bani Israel apabila dakwah seruan Nabi Isa alaihissalam bertambah luas dan ramai penganut yang beriman kepadanya. Jadi apabila Nabi Isa berdakwah, kemudian ada orang yang memeluk agama Islam mengikut Nabi Isa, semakin ramai. Ramai yang beriman dengan Nabi Isa membuatkan sebahagian Bani Israel bertambah marah dan tidak berpuas hati terhadap Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka mengadakan usaha jahat untuk membunuh beliau. Jadi bila bertambah ramai orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka sebahagian dari Bani Israel mereka marah kepada Nabi Isa kerana mereka tidak mengikut perintah arahan mereka, tetapi mengikut Nabi Isa. Jadi mereka tidak puas hati terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai mereka ni hendak bunuh Nabi Isa. Akan tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dengan mengangkatnya ke langit. Tetapi usaha-usaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak boleh membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka menangkap orang lain yang Allah Ta'ala mengubah suaranya, mukanya, tubuh badannya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam Allah Ta'ala angkat ke langit. Mereka tangkap orang itu dan mereka salib kangkhen. Tetapi mereka menganggap itu adalah Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak disalib oleh mereka. Nabi Isa Allah Ta'ala mengangkat ke langit. Jadi Nabi Isa Allah tetap menjaga. Jadi beginilah kisah Nabi Isa dengan secara ringkas. Dengan mula-mulanya dilahirkan dengan tiada bapa. Jadi salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan melalui Siti Maryam bin Imran. Siti Maryam suci adalah salah seorang anak perempuan yang baik, sentiasa beribadat di dalam Masjidil Aqsa di Palestin. Kemudian malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam dan lahirkan seorang lelaki yang bernama Isa alaihissalam. Dan seterusnya Bani Israel menuduh bahawa Maryam berzina, tetapi bayi Isa ketika kecil boleh bercakap dan menerangkan bahawa dia adalah hamba Allah dan seorang nabi dan rasul, dan Allah akan memberikan melaluinya iaitu kitab yang bernama Injil. Maka adalah setengah dari Bani Israel yang beriman dan ada setengahnya tidak beriman. Dan antara mukjizat Nabi Isa iaitu dapat menghidupkan orang sudah mati. Nabi Isa dapat mengubat orang buta dan orang penyakit kulit, dan juga dapat bercakap di waktu masih kecil di dalam buayan. Dan usaha-usaha jahat orang Bani Israel iaitu semakin lama semakin banyak pengikut Nabi Isa alaihissalam, maka timbullah perasaan dengki, bertambah marahlah mereka kepada Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Nabi Isa melarikan diri masuk ke dalam gua, Allah Ta'ala
Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Kemudian Allah mengubahkan salah seorang dari golongan mereka yang hendak bunuh Nabi Isa alaihissalam, mengubahkan rupa, suara dan sebagainya sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka tangkap dan membunuh orang itu dengan tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan tidak mati lagi. Dan di akhir sekali, kalau pelajar hendak menonton kisah Nabi Isa lebih lanjut, maka pelajar scan QR code yang berada di sini. Di sini ada banyak lagi lah yang saya tidak ceritakan di sini. Jadi saya pun tak melewatkan masa. Sekadar ini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.